now arriving at the GD campus. That's the boy. Semenjak Proton dibeli oleh Geely, semua orang bertanya apakah nasib Proton akan datang. Jadi saya pun memikirkan apakah sebenarnya Geely ini memang berminat untuk menyelamatkan Proton ataupun mereka hanya melepaskan batuk di tangga. Kami dibawa melawat pelbagai fasiliti Geely, termasuklah kompleks penyelidikan dan pembangunan Research and Development yang bersaiz 1 juta meter persegi. Kompleks R&D yang cukup besar ini membolehkan mereka menghasilkan 10 model baru setiap tahun. Pusat R&D ini juga dipertanggungjawabkan untuk menjana teknologi baru dan membangunkan sistem pacuan elektrik serta sistem kenderaan tanpa pemandu. Hari ini Geely ialah salah satu syarikat otomotif yang paling menyerlah di China. Ini kerana mereka sedang melancarkan program ekspor yang paling agresif dan ini telah menarik perhatian kerajaan China. Mereka diiktiraf sebagai contoh syarikat negara tersebut yang menyahut cabaran kerajaan untuk menjadikan China jenama global. Nama Geely juga mula dikenali di persada global 2-3 tahun yang lalu setelah Volvo melancarkan produk baru XC90 dan S90 yang mendapat pujian dari segi reka bentuk dan juga prestasi. Dari titik tolak tersebut, Volvo telah menjana keuntungan tertinggi dalam sejarah mereka. Kejayaan Geely bersama Volvo ini ditempa secara senyap-senyap sejak Geely membeli Volvo pada tahun 2010. Volvo cars are rightly famous for their durability. Ketika Geely menyatakan minat mereka untuk membeli Volvo daripada syarikat gergasi otomotif Ford, mereka berhadapan dengan skeptik dari Sweden. Skeptik risau bahawa permata negara mereka akan jatuh ke tangan syarikat yang mungkin meranapkannya terus. Dan mereka juga risau tentang nasib harta intelek yang dikumpul oleh Volvo setelah sekian lama. Dalam senyap, Geely telah membuktikan bahawa mereka faham tentang keperluan Volvo. Sorotan itu, mereka telah melabur lebih 90 bilion krona untuk menghasilkan teknologi platform modular yang dikenali sebagai Scalable Product Architecture ataupun pendeknya SPA. Kejayaan produk XC90 dan S90 yang dibina atas platform modular inilah yang telah berjaya menghasilkan keuntungan rekod untuk Volvo. Kejayaan Volvo menjana keuntungan pada tahap rekod dan juga kejayaan teknologi baru yang dibangunkan bersama Geely menjadikan syarikat Cina tersebut salah satu rakan kongsi yang dipercayai oleh kerajaan Sweden sekarang. Kejayaan yang kita lihat hari ini bermula dengan keinginan pengasasnya iaitu Li Shufu untuk menubuhkan sebuah syarikat otomotif. Produk pertama Geely ialah salinan Daihatsu Chery Aura yang dihasilkan tanpa lesen daripada kerajaan China. Beberapa produk awal mereka hanya berjaya dijual dalam angka kecil dan tidak menjana sebarang keuntungan. Untuk Li, kerugian tersebut dikira sebagai yuran untuk belajar tentang industri otomotif. Setelah melawat Geely selama 3 hari, kami mula faham bahawa pengasas syarikat ini mempunyai keinginan untuk belajar dan memperbaiki yang tinggi. Ini jelas kelihatan dari cara mereka berinteraksi dengan Volvo. Walaupun Geely ialah pemilik Volvo, namun ianya dianggap sebagai satu entiti yang boleh mengajarnya tentang industri otomotif. Pelbagai ilmu yang telah dipelajari daripada Volvo, termasuklah proses mereka bentuk kereta itu sendiri dan juga protokol pembangunan produk. Dari ilmu yang baru dipelajari dan tenaga pakar asing yang mereka dapatkan, inilah hasilnya. Ini ialah kampus R&D Geely. Ianya seluas 1 juta meter persegi dan kelak menjadi rumah kepada 12,000 tenaga kerja. Pelaburan yang begitu besar ini mungkin menggerunkan sesetengah pihak, namun bagi Geely ianya dianggap sebagai sesuatu yang wajib dilakukan demi memenuhi wawasan syarikat. Hakikatnya, Geely merupakan satu syarikat yang hanya akan mencapai jualan 1 juta unit pada tahun ini. Menurut pendapat pakar industri,
Syarikat automotif perlu menghasilkan 1 juta unit setahun sebagai minimum untuk terus kekal relevan dan berkeuntungan. Walaupun Geely baru mencapai tahap minimum untuk menjadi sebuah syarikat automotif global, jumlah pelaburan yang dibelanjakan adalah besar dan wawasan yang dinyatakan tidak kurang gah dari wawasan syarikat-syarikat automotif terbesar dunia. Kalau kita melawat pusat teknologi, syarikat-syarikat kenderaan yang lain pun kita akan dapat benda yang sama. Tapi apa yang mengagumkan tentang Geely ini ialah mereka bermula 19 tahun yang lalu dan kini mereka bukan sahaja mempunyai semua teknologi ini, tapi mempunyai kematangan fikiran dan visi yang begitu jauh. Mereka sudah pun memikirkan apa yang mereka akan mahu 20 tahun, 30 tahun lagi yang akan datang. Dan itu membuatkan Geely satu syarikat yang dinamik dan berbeza daripada syarikat-syarikat muda yang lain. Tapi saya rasa Geely tidaklah begitu unik di China ini kerana mereka memang kelihatan seperti satu syarikat negara yang berpandangan jauh sekali. Oleh itu, dalam masa 10 tahun akan datang, kita perlu melihat model-model daripada China ini sebagai model-model mainstream di seluruh dunia. Di sekitar pusat pembangunan dan penyelidikan mereka, kami diberi peluang memandu beberapa produk yang dijangka boleh menjadi usaha sama antara Geely dan Proton. Kita diberi peluang memandu sebuah kereta segmen D iaitu M Grand GT. Mereka juga meletakkan sebuah kenderaan segmen C iaitu M Grand GL. Kereta ini memang reka bentuknya amat menarik, moden dan tidak begitu Chinese looking. Dan yang lebih menarik adalah satu crossover yang memang cantik digelar M Grand GS. Ini satu SUV compact, crossover compact yang dijangka boleh menjadi pengubah persepsi masyarakat tentang Proton. Selain itu, kami juga diberi peluang memandu sebuah kereta elektrik yang mempunyai jarak pemanduan 300 km dan kenderaan ini sudah pun ditawarkan di pasaran China. Pada pendapat kami, tidak timbul pada Geely persoalan sama ada untuk menjadi penyelamat kepada Proton atau tidak. With the benefit of Geely's technology and expertise, Proton is now admirably prepared. Mereka hanya berminat untuk memberikan ruang kepada Proton ataupun mana-mana syarikat yang berada di dalam kumpulan mereka untuk mencari tapak sendiri dan menghasilkan perancangan yang berdaya saing di mana mereka sebagai kumpulan boleh membantu dan memberi sebarang dorongan dan rangsangan untuk menjayakan rancangan tersebut. 物理形态上的制裁，这是我的理解。Okay, my understanding is the biggest asset in this takeover is not a physical asset, but rather the turnaround of Proton and Lotus. And the key thing to this successful collaboration will be the sincere cooperation between Geely and DRB. I believe this is not a simple asset takeover. It is more on a collaboration between Geely and DRB and to move forward the Proton and Lotus brand to have a better development in the future. Yang pentingnya ialah keikhlasan semua pihak untuk bekerjasama dan menjadikan Proton satu jenama yang berdaya saing. Dalam usaha tersebut, kita pun faham bahawa banyak pengorbanan yang perlu dilakukan. Pengorbanan dari pihak Proton, pihak pengurusan, pihak pekerja dan juga pihak vendor. Sebagai langkah praktikal yang pertama, Geely akan menghantar pakar-pakar pengurusan mereka ke Proton dan duduk berbincang dengan DRB Highcom serta pengurusan Proton yang ada. Mereka akan mengenal pasti aspek-aspek yang perlu diperbaiki dengan segera. Kami percaya antara aspek yang memerlukan perhatian khusus ialah pemasaran, kualiti, pengurusan vendor dan juga sistem pemerolehan. Setelah pakar-pakar pengurusan ini mengambil tempat mereka di Proton, daripada situ Proton perlu menghasilkan satu rancangan masa depan yang berdaya saing. Selain daripada perancangan produk masa depan, Proton perlu menyatakan wawasan mereka. Wawasan ini penting sebenarnya. Kalau kita bergerak tanpa wawasan, kita akan terkial-kial dan cari-cari apakah tujuan kita melakukan sesuatu. Itulah sebabnya kenapa kita lihat Li Shufu begitu memberikan penekanan kepada wawasan. Dengan hadirnya Geely, kita boleh katakan bahawa Proton kini duduk di hadapan satu meja buffet.
Di atas meja buffet ini terdapat pelbagai jenis teknologi dan kebolehan dan kepakaran. Terpulanglah kepada Proton untuk memilih apa yang mereka perlukan untuk memenuhi wawasan mereka. Volvo dan Geely telah menubuhkan satu syarikat usaha sama di mana di situlah mereka meletakkan pelbagai harta intelek ataupun teknologi yang telah dibangunkan bersama. Di dalam bakul tersebut terdapat akses kepada platform SPA, platform kecil CMA mereka, semua teknologi enjin, teknologi pacuan elektrik, teknologi hybrid, teknologi keselamatan dan juga sistem kenderaan tanpa pemandu. Dengan itu, Proton kini sudah tidak ada lagi kekangan teknologi. Sebagai satu syarikat ahli kumpulan Geely, Proton juga tidak ada lagi kekangan dari segi kepakaran reka bentuk, kepakaran teknologi maupun kepakaran pengurusan dan pemasaran. Dalam keadaan industri otomotif Malaysia yang semakin mencabar, di mana jenama daripada Jepun, daripada Korea dan daripada Eropah semakin agresif memasarkan produk-produk mereka pada harga yang lebih menarik, Proton perlu memikirkan tentang segmen mana yang mereka mahu ada. Mereka perlu memilih battleground mereka di mana mereka boleh menang. Sebarang produk yang tidak berdaya saing dan tidak boleh menyumbang kepada keuntungan perlulah digugurkan. Pihak Geely ada menyatakan bahawa mereka kagum dengan kumpulan pembangunan chassis Proton. Pengiktirafan ini boleh dijadikan satu titik tolak bagi Proton menjana satu wawasan mereka. Dari dulu pun Proton ingin menjadi satu syarikat yang menghasilkan kereta mampu milik tetapi seronok dipandu. Dengan kebolehan yang ada pada Proton dan akses kepada teknologi yang ditawarkan oleh Geely dan Volvo, wawasan ini mungkin menjadi kenyataan dalam masa yang terdekat. Sebelum Proton memikirkan untuk menjadi sebuah jenama Asia Tenggara, mereka perlu kembali menjadi jenama yang kuat di Malaysia. Produk SUV mewah Boyue yang ditawarkan oleh Geely merupakan satu petanda bahawa mereka tidak kedekut dengan apa yang mereka ada. Namun persoalannya ialah sama ada pembeli di Malaysia sanggup membayar harga yang tinggi untuk sebuah produk berjenama Proton. Boyue boleh dikatakan ialah satu ujian yang diberikan oleh Geely kepada Proton. Untuk berjaya menjual produk pada segmen mewah, Proton perlu memperbaiki kualiti mereka dan khidmat lepas jualan. Dua faktor yang paling penting sekarang. Juga untuk menghasilkan Boyue pada harga yang kompetitif, Proton tidak lagi boleh berdolak-dalik dengan vendor dan sistem pemerolehan mereka. Hanya vendor yang mampu menghasilkan komponen pada harga dan kualiti yang kompetitif saja yang boleh dikekalkan. Kesemua faktor yang boleh menyumbang kepada kejayaan Proton ini bukan saja diperhatikan oleh Geely, tapi lebih penting ianya akan diperhatikan oleh pembeli-pembeli di Malaysia. Pembeli otomotif di Malaysia ini mahukan Proton berjaya, tapi mereka perlu membuktikan bahawa mereka sendiri mahu berjaya. Akhirnya kita semua ingin mengetahui macam mana Proton boleh bergabung dengan Geely dan apakah manfaat-manfaat yang boleh diterima oleh Proton dan juga Geely dalam usaha sama ini. Kalau kita tengok daripada model-model yang telah dihasilkan, jelas bahawa Geely mempunyai cita-cita yang besar dan Proton boleh mencari kedudukan yang sendiri dalam kumpulan tersebut. Cuma yang penting ialah mereka perlu juga mengikut rentak Geely yang kini bergerak dengan begitu pantas dan mementingkan kos, kecekapan dan reka bentuk serta teknologi yang terkini. Sekiranya Proton ingin menjadi jenama yang utama di ASEAN, jenama indigenous yang utama di ASEAN, mereka perlu mengubah rentak mereka mengikut rentak Geely.